So, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, cikgu sambungnya. Yang keenam, kita mau tengok kesan setiap urus niaga terhadap persamaan perakaunan. Yang keenam ialah jual barang niaga 760 dan tunai 850 diterima. Tunai dibankkan. Jadi, bila kita jual barang niaga, bila kita jual barang niaga 760 dan tunai 850 diterima, maksudnya apa yang berlaku? Okay, maksudnya macam kamu membeli dekat kedai lah. Kamu beli dekat kedai, kamu beli barang tu harganya 760. Tapi kamu jual 760. Okay? Dan duit yang kamu dapat hasil jualan kamu adalah 850. Okay, maksudnya kamu menjana untung dekat situ. Okay? Kamu jana untung sebanyak perbezaannya iaitu 850 tolak dengan 760. So kamu ada RM90 untung. Dengan kata lain, apa kesannya adalah bila kamu jual barang niaga kan inventory. Jadi inventory kamu akan kurang. Manakala bila kamu jual, duit kamu dapat tunai. Okay, tunai RM850 tapi bank di sini ya. Siapa masuk? Okay, kenapa bank di situ? Okay, ini bergantung dengan soalan sebabnya walaupun kamu dapat dalam bentuk duit kan, duit kertas tu, tapi kamu baca sampai habis dia punya transaksi tu, urus niaga, dia cakap tunai tu dibankkan. Maksudnya bukan tunai kamu yang bertambah, bank kamu yang bertambah. Sebab duit yang kamu dapat tu, kamu pergi bank in dekat dalam mesin tu kan, kamu bank in. Jadi bank kamu akan bertambah, bukan tunai. Tunai tidak ada kesannya, dia macam tempat transit je. Okay. Dan satu lagi, untung kamu akan bertambah. Okay, 90. Okay, kemudian yang ketujuh, mengambil tunai di tangan 200 untuk kegunaan peribadi. Okay, ini adalah melibatkan andaian entiti berasingan. Okay, mengambil tunai di tangan 200 untuk kegunaan peribadi. Maksudnya bila kita ambil tunai di tangan tu, maksudnya bukan di tangan kamu, maksudnya ambil tunai perniagaan. Okay, kamu ambil tunai perniagaan iaitu yang macam duit kertas, di shilling tu kamu ambil lah. Okay, tunai di tangan tu maksudnya itu, bukan bank. Maksudnya bila kamu ambil, kamu guna untuk peribadi, catatannya akan menyebabkan kesannya duit tunai kamu dekat perniagaan berkurang, tolak. Manakala kamu punya modal pun akan berkurang, iaitu akaun yang terkesan adalah ambilan. Okay, ini tolong take note, ambilan. Okay, yang ke-8, membayar gaji 920 dengan cek. Okay, kamu bayar gaji dengan cek. Okay, maksudnya akaun apa yang terlibat di sini? Okay, bila nampak cek, confirm cek ni terlibat, tapi namanya bukan cek, bank. Okay, ingatlah balik. So, bila kamu bayar gaji, bank kamu akan berkurang. Manakala kamu punya bahagian equity pemilik, iaitu kamu punya belanja. Gaji ni, perkataan gaji ni. Okay, gaji ni iaitu merujuk kepada belanja. Belanja kamu akan bertambah. Okay, bila belanja bertambah, apa kesannya kepada akaun equity pemilik? Dia akan mengurangkan. Sebab tu dekat kawasan ni dia tulis tolak bahagian modal. Okay, belanja, walaupun belanja, membayar gaji belanja kamu bertambah, tetapi sebenarnya equity kamu akan berkurang. Okay, jap. Ini tolong take nota. Benda baru, belanja. Bila bayar gaji, belanja bertambah. Tetapi pertambahan belanja akan menyebabkan EP kamu berkurang. Okey? Cikgu letak macam tu. Cikgu sebesar sikit. Ingat tak? Sebab ini, gaji ni. Gaji ni, okey? Cek tu kamu faham kan? Biasa sudah. Okey, seterusnya 9. Membayar cek RM4,000 kepada ABB untuk menjelaskan hutang RM4,200. Okey, kamu nampak dia cek, okey, confirm. Ada kesan kepada account bank. Okey, kepada ABB. ABB masih ingat apa itu ABB? ABB adalah orang yang memberi kita hutang. Okey, orang yang memberi kita hutang. Jadi,
apa yang berlaku bila kamu membayar, kamu punya hutang akan berkurang lah, iaitu ABB kamu itu yang berkurang. Manakala kamu bayar guna cek kan, so bank kamu akan berkurang juga sebab duit kamu keluar. Okay, satu lagi apa yang berlaku, senang je. Mau tahu ada 2 akaun ataupun lebih daripada 2 akaun, tengok amount itu. Dalam soalan ni amountnya ada 2 amount yang berbeza, satu 4,000, satu 4,200. Dia cakap macam ni lah, dia cakap kita ni ada hutang. Okay, kita punya hutang 4,200. Tapi masa kita bayar 4,000 je. Kenapa? Sebabnya 200 tu kita punya pemihutang tu bagi diskaun. Jadi dia menjadi hasil. Okay. Kes ini akan menyebabkan hasil kamu bertambah. Hasil yang dimaksudkan di sini adalah akaun diskaun diterima. Macam tu. Jadi apabila hasil kamu bertambah, apa yang berlaku? Kamu punya EP, persamaan perakaun kamu, EP kamu akan bertambah. Macam tu. Ni. Dia bukan untung. Untung ni merujuk kepada dia impact dekat untung. Sebenarnya dia lagi spesifik untung tu merujuk kepada hasil. Okey, yang mana impactnya kepada EP. Okey, EP kamu dalam persamaan perakaun. Okey, yang ke-10, memindahkan tunai di tangan 2,100 ke dalam bank. Ini jelas lagi bersulu. Dia sudah sebut perkataan bank. So bank kamu impact. Lepas tu memindahkan tunai di bank. Macam mana tu? Tunai di tangan kamu pergi pindah dekat bank. Kenapa? Okey, kan perniagaan kan, dia tidak mahu berlaku apa-apa masalah. Jadi dia tidak mahu ada kecurian ataupun apa-apa penyelewengan dalam company. Duit di tangan yang banyak tu dia tidak pegang. Dia simpan dalam bank lagi selamat. Jadi apa impactnya? Tunai kamu yang di tangan kamu tu berkurang lah. Sebab kamu kasih simpan duit dalam bank. Jadi apa yang berlaku dekat akaun bank? Bank kamu bertambah. Macam tu. Ini biasanya dikenali sebagai, nanti kita akan buat rekod ke dalam buku catatan pertama, dia akan jadi perkataan kontra. Yang ini dan sebaliknya pula. Dia kasih keluar tunai di bank 2,000 untuk kegunaan kedai. Kalau dia cakap kegunaan kedai, maksudnya akaun yang terlibat adalah bank dengan tunai. Di mana dalam akaun kamu bank akan berkurang dan tunai kamu pula bertambah. Okay, kalau dia sebut sini untuk kegunaan peribadi, dia jadi ambilan dekat sini ya. Macam tu. Okey, yang ke-12, membawa masuk tunai 6,000 sebagai modal tambahan. Okey, jadi akaun yang terlibat sudah jelas dan bersulu, dia sudah tulis itu tunai. Dan satu lagi adalah modal tambahan. Tapi kita tak tulis modal tambahan, kita tulis modal je. Dua akaun ni. So, apa yang berlaku? Bawa duit masuk, tunai bertambah lah. Tambah. Modal kamu pun bertambah. Okey, yang ke-13. Menerima komisen 160 dengan tunai. Okey, menerima. Perkataan menerima tu maksudnya hasil kamu tu, hasil. Hasil kamu bertambah. Apa nama hasil kamu? Ialah hasil kamu itu adalah komisen. Okey, satu lagi akaun yang terlibat adalah tunai. So bila kamu dapat 160 komisen, tunai kamu bertambah. Satu lagi hasil kamu bertambah. Macam cikgu cakap tadi, bila hasil bertambah, automatik EP kamu pun bertambah. Macam yang ini tadi kesnya. Okey, dua akaun je. Satu lagi yang terakhir. Sebuah perabot berharga 4,900 dibeli pada kedai perabotan dengan bayaran pendahuluan 1,000 secara tunai dan bakinya 3,900 akan dibayar kemudian. Okey, ini apa cerita? Okey, kenal pasti akaun apa yang terlibat di situ. Kamu sudah nampak ada perabot. Okey, lagi. Kamu membeli benda tu daripada kedai perabotan dengan bayaran pendahuluan secara tunai. Bakinya 900 adalah dibayar kemudian. Ini maksudnya dia beli secara dia masih ada hutang, betulkah? Kamu okey kan ni? Risau cikgu, laju cikgu cakap sendiri. Okey. Jadi bila dia ada kes macam ni, ada bayar kemudian, maksudnya dia berhutang. Kedai perabotan ni bila berhutang, maksudnya dia adalah ABT. Okey.
ABB. Orang yang mengasih hutang dan sebab kita membeli kan sekarang ni. Kita membeli tapi kita ada hutang. Jadi ABB lah, pemberi hutang. Orang kasih kita hutang. Okay, jadi akaun yang pertama akaun yang kita nampak di situ pertama perabot. Perabot kita of course bertambah sebab kita beli kan. Jadi perabot kita bertambah lah dekat perniagaan. Kemudian kita punya ni ada perkataan tunai di sini. Bila ada tunai, maksudnya kamu punya tunai itu akan kamu bayar guna tunai, tunai kamu akan berkurang. Okey, berkurang. Okey. So dan satu lagi adalah ABB. Okey, senang je. Kalau kamu nampak je urus niaga tu ada RM yang nilainya berbeza, confirm akaun yang terlibat di situ lebih daripada 2. Okey. Macam sekarang ni kan ada 3 lagi. Nah, ni lebih daripada 2 sudah nilainya ni. Lagilah lain akaunnya lagi lain. Kadang-kadang ada sampai 4 dia punya kesan. Jadi sekarang ni 3 je lah. Perabot kamu bertambah, tunai kamu berkurang sebanyak 1000 dan lain-lain iaitu ABB. ABB ni adalah kamu punya liability, L. Liability. Alif kan kamu ingatkan? Liability kamu bertambah sebab kamu ada baki hutang yang kamu akan bayar kemudian. Jadi kamu kena declare ABB kamu iaitu liability bertambah sebanyak 3,900. Okay. So sekarang ni situ saja penjelasannya untuk sambungan transaksi. Kita akan masuk kepada tutorial lah yang kamu jawab tu. Macam ada 4 orang sudah yang